Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Allamah Mufassir Muhaddis Rabbani Abdullah Sirajuddin Al-Husaini dalam kitab dia Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah perkataan dia wala raiba anna jami'a zalika kana bi ta'limil ahkamil hakimin wa bi wahyi rabbil alamin fa innahu subhanahu huwallazi khattalahu tariqad da'wah wa bayyana lahu asalibaha wa awdaha lahu manahijaha liyasira 'alaiha kama qala subhanahu wa ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi sekarang kita dok kecek mengenai cerita-cerita ataupun bukti-bukti yang menunjukkan Nabi adalah sepintar-pintar manusia, seluah-luah ilmu. Maka katanya pengarang, maka Rasulullah nak berdepan dengan satu kaum, satu bangsa jahiliyah yang mana kita royak kerajaan Parsi dengan Rom pun tak teliu kepada kerajaan Tanah Arab ni. Tak ada hati pun nak jajah kerana nampak macam berat telajuk. Tetapi Rasulullah muncul daripada bangsa yang orang tak si belaka. Tetapi apabila Rasulullah bawa agama Allah Ta'ala, maka bangsa ni menjadi bangsa yang paling mulia dan paling hebat. Bukan di sisi makhluk saja, bahkan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita nak kata tidak mustahil orang yang sejarah sila dia cukup menakutkan, cukup jahat, dia boleh berubah menjadi seafdal manusia, ya boleh. Tak ada masalah. Kita tengok sahabat-sahabat dulu kat Allahumma sallam. Zaman dia jahiliyah tak tahulah. Tetapi apabila dia masuk Islam, Allah Ta'ala ubah semua kebolehan, kelebihan yang ada pada dia jadi baik belaka. Dengan pengaruh dia, dengan kuasa dia, maka Nabi Muhammad ubah dia jadi manusia yang paling baik. Nabi kata khairul quruni qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi manusia wujud atas muka dunia ni adalah orang yang sempat bertemu denganku, generasi sahabat. Sahabat dulu ada cerita dia, tetapi apabila saing dengan orang hebat, dia jadi orang hebat. Sebab tu kita kalau nak berubah, nak jadi orang baik, jangan cari duk sorang gitu. Duduk rumah tiba-tiba nak jadi baik. Semangat cita-cita nak jadi baik ada dah. Kena pergi saing orang baik. Kena pergi cari tempat-tempat orang berkumpul, orang baik berkumpul, kita pergi duduk situ ya. Sehingga ada satu hadis Nabi kata, apabila manusia berkumpul menyebut nama Tuhan di dalam masjid Tuhan, duduk puji, duduk gapo dia apa semua, maka malaikat akan berkerumun. Ni penuh malaikat ramai pada pok kita, berpuluh-puluh, beribu kali ganda lagi.
Maka ada kumpulan malaikat mencari majlis ilmu ni macam lo ni sekarang ni. Maka dia akan kumu-kumu bertindai-tindai. Dalam hadis tu kata banyak tak banyak dia bertindai sampai rapat ke langit. Tak tahu. Balik sana stadium kali. Majlis-majlis ilmu peminat dia adalah malaikat khas, bukan peminat, tugas dia untuk mencari majlis ilmu. Kerana majlis ilmu itu dipandai oleh ahli langit sebagaimana kita melihat bintang di langit sekarang. Kita ahli bumi melihat langit, maka kita tengok bintang tu bersinar, klik klik klik. Maka ahli langit melihat dunia majlis-majlis ilmu tu lagu tu. Maka malaikat akan pergi khumum bertindai-tindai ni Nabi sebut dia cerita ni. Kita tak rajin nampak, ambo pun tak rajin nampak. Tetapi moga Nabi royak tu kat kita percaya sungguh Nabi ya. Maka bertindai sampai kelapak ke langit. Maka lepas sudah majlis ilmu, lepas pada sudah belaka, maka pok dia akan naik ke langit. Kerana tempat malaikat adalah di langit. Kebanyakannya ada hak di bumi, ada hak jaga pokok, ada hak jaga air, ada jaga sungai, ada jaga surah Quran, ada banyak malaikat ni. Tetapi tempat duduk dia di langit. Apabila naik ke langit, wi laporlah nak naik amalan hamba. Maka nak suruh jadi cerita, maka Allah Taala bertanya. Kalau nak pakai ilmu Tuhan tahu belaka dah. Tetapi kadang-kadang pertanyaan itu bukan atas dasar ilmu, tetapi atas dasar nak memberitahu kepada orang. Maka Allah Ta'ala kata, mari daripada mana? Katanya malaikat hamba mari daripada majlis ilmu. Maka dia sebutlah begini. Akhir sekali katanya Tuhan, balasan orang yang hidup duduk dalam majlis ilmu ni paling rendah sekali tu, paling rendah sekali. Tak so kira dia duduk zikir, dia duduk selawat lagi, duduk saja, duduk sengih saja. Nulis dok, baca dok tu tengok, belalok putih mata jenera jaga-jaga, duduk dalam majlis ilmu saja. Maka Tuhan kata aku apung semua dosa dia. Oh. Kita ni kaki buat dosa, seminggu sekali mari cuci jadilah. Nah, nak buat tiap-tiap hari takut tak ada. Maka mari seminggu sekali cuci dosa kita. Semata-mata hadir dalam majlis ilmu. Tak payah sebut astagfirullah, tak payah sebut astagfirullah. Mari saja dalam majlis ilmu. Maka apabila malaikat dengar pemberian anugerah daripada majlis ilmu itu begitu besar, maka malaikat nak pertikar ke mana? Nak suruh kita nampak kelebihan majlis ilmu. Maka malaikat kata, ya Allah ya Tuhan, aku ada seorang tu, ada beberapa orang tu mari bukan kerana nak mengaji pun. Adakah diampun dosa juga? Niat tak betul pun mari saja-saja ya. Dia ada janji dengan saya dia lah, mari ada kepentingan lain lah. Maka adakah diampun dosa juga? Kau ikhlas saja yang kena diampun dosa? Tak. Tuhan kata hum qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itu orang yang tidak celaka. Yakni orang-orang dalam majlis ilmu tu tak celaka kalau kita duduk dengan dia. Sekalipun niat kita tidak ikhlas, kita akan dibangkitkan, dikumpulkan bersama niat pokok kita. Jadi dalam ramai-ramai ni cakap tak ada ikhlas hak seorang dua, maka kita pakat topeng niat ikhlas tu. Maka malaikat tu ayat ada tak ikhlas pun kena hapun dosa. Hapun dosa juga. Ini kelebihan duduk dengan majlis orang baik. Nak majlis duduk dengan orang. Sebab tu sahabat-sahabat jadi orang hebat, dia duduk dengan Nabi ya. Tak ada berzikir, tak ada selawat. Ada sahabat tu tak ada semaya. Semaya pun tak ada. Masuk mengucap tu kat pergi mati dah. Tak ada nak semaya pun masuk syurga berapa dia. Tak ada semaya. Maka duduk dengan orang hebat ni lebih-lebih lagi pada akhir zaman. Zaman fitnah, zaman dajjal, zaman macam-macam aliran ni, duduk dengan orang hebat, duduk dengan orang baik, duduk dengan orang soleh. Sekalipun kita bukan orang soleh, tetapi kelebihan duduk dengan dia. Katanya Imam Ghazali, katanya Imam Syafi'i kata, ambo ni bukan orang baik, tetapi ambo suka duduk dengan orang baik. Mudah-mudahan ambo ni kerja jahat, tetapi sekalipun ambo buat kerja jahat, tapi ambo tak suka kat orang jahat. Lagu tu kena duduk. Maka apabila sahabat daripada perangai dia kubahannya kerana duduk dengan Nabi, maka Allah Ta'ala hubung hati dia jadi orang hebat, jadi ahli syurga. Ada tu masuk syurga tanpa hisap, pakat tubik daripada dibangkitkan pada hari kiamat. Bangun cacat tu jalan perak, tak ada orang sekat, biak masuk syurga. Tak ada kata gimana tu sekat betul, nak tanya amalan dia. Tak.
piak jalan Allah mudahnya. Nah, Nabi tunjuk kepada perkuburan Baqi' di Madinah. Nabi kata, akan keluar daripada ni kubur ni. Dia tunjuk di Baqi'. 70,000 orang akan masuk syurga tanpa kira bicara. Tanpa hisap, tanpa apa dia. Bangun tu kat cap perak. Tak ada orang kata sekat nak tanya apa dia mak dalam semaya, kau puasa, kau ikhlas dia modak dah. Maka apabila dengar lagu tu seorang sahabat kat tangan, ya Rasulullah, doa kat hamba biar hamba salah seorang daripada 70,000 tu. Maka Rasulullah kata, mung salah seorang, Allah Rabbi. Maka apabila dengar lagu tu sahabat pun kat tangan, ya Rasulullah doa kat hamba. Tak ada lah. Rasulullah kata sabaqatkum Ukasyah. Tak lah. Ukasyah boleh dah apa? Orang lain tak boleh lah. Jadi duduk dengan Nabi boleh duduk, boleh masuk syurga tanpa hisap. Sebab tu orang selepas daripada generasi sahabat tak boleh litah kehebatan sahabat. Sekalipun dia buat ibadat pecah pala-pala. Sehingga orang bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lahir pada tahun 500 dia. 500 awal 500 lebih-lebih sikit. Dia kata apakah gapo dia kedudukanmu wahai Syekh Abdul Qadir Jailani? Dia tu kutub pada masa tu. Kalau kutub ni di antara orang baik di dunia dia paling terbaik sekali. Antara orang ikhlas atas muka dunia dia paling ikhlas lagi. Buat masa tu lah. Maka orang tanya dia, apakah bandingnya kamu dengan Sayyidina Muawiyah? Seorang sahabat nama Muawiyah, Sayyidina Muawiyah. Maka dia apabila orang tanya, kedudukan setara mana mu wahai Abdul Qadir Al-Jailani dengan Muawiyah? Katanya Abdul Qadir Al-Jailani kata, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kata, dia kata hamba bukan kata nak banding dengan tubuh Sayyidina Muawiyah. Ketika Sayyidina Muawiyah naik kuda, debu hok mengecik daripada kaki kuda Sayyidina Muawiyah pun hamba tak boleh lawan dah. Kita lah ni nampak bisa sikit, tengok sahabat. Sahabat ni tak betul. Sahabat ni salah. Sahabat ni mikir tak pandai. Sahabat ni tak warang. Dia pula warang lebih pada sahabat. Maka kerana apa? Kerana dia duduk dengan Nabi. Orang sehebat-hebat pun, kutub pun tak boleh lawan sahabat-sahabat. Tengok besok. Kerana duduk. Sebab tu di akhir zaman lebih-lebih lagi, kita ni pula setara mana, jangan lupa majlis-majlis. Jangan lupa hadir, jumpa dengan orang-orang baik. Sukutlah siapa-siapa dia, biar kita ada hubungan. Kerana hubungan dengan orang molek ni tak menyesal, tak rugi. Sahib, katanya kata-kata. Seorang sahabat itu sahib dia akan tarik kita. Kita kalau saing dengan sesek Vespa, tak minat pun lama-lama jadi minat Vespa dah pula. Kita saing sesek makan Maggi, tak minat makan Maggi, tiba-tiba jadi minat makan Maggi. Kita saing dengan sesek maulud, sesek buat maulid, sesek qasidah, tak minat lama-lama layan juga qasidah. Gitu. Kita saing dengan Wahabi, tak minat pun Wahabi, lama-lama jadi Wahabi. Itu jadi masalah juga. Yang buat ahli sunnah wal jamaah tapi duduk saing dengan Wahabi, lama-lama jadi Wahabi. Tak perasan. Orang tua pesan dah zaman dulu jangan saing orang curi, lama-lama curi. Saing orang curi, hamba tak curi. Lepas tu lama-lama, demo tak securi, demo tunggu je. Hamba je curi je, demo je tengok orang. Supaya tolong curi juga orang panggil. Hamba tak curi, hamba je tengok lain je. Supaya tolong ya. Maka saing dengan orang curi lama-lama mencuri. Maka katanya Rasulullah, katanya dalam pengarai kata, maka kehebatan Rasulullah di dalam berdakwah ni sehingga dia boleh dakwah orang lagu tu, maka tidak mesti ada perancangan siapa-siapa dia. Rasulullah hebat lagu ni dari sudut dakwah dia, tidak lain tidak bukan hokjo kawah, hokjo rancangnya. Kamul hakimin, Tuhan waktu wahyu kepada Nabi. Dia sebenarnya mastermind. Hokjo rancang strategi lagu mana. Maka Rasulullah bergerak menurut wahyu. Maka kalau tidak bergerak melalui wahyu payah. Melalui wahyu. Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala yang merancang semua cara-cara berdakwah Rasulullah. Begini. Jumpa dengan orang lagu ni, begini. Rasulullah kata kalau orang ni orang besar zaman jahiliah, mu jangan buat dia supaya orang biasa. Kalau dia hadir dalam majlis mu kena hormat sebab dia orang besar.
Sekalipun dia pala jahat kau gapo dia, sebab dia dak biasa orang hormat ke dia. Maka Rasulullah ayat kepada orang, kalau orang ni orang besar kena hormat wak cara zaman jahiliah dia. Bukan hormat maksiat dia, tapi dia dak biasa. Tu cara dakwah kita. Ni metel-metel lah kawan tu orang tak apa-apa jauh, wak lolok tak layan, ya gapo dia, kena layan Nabi kata. Sekalipun dia pala Nengok dakwah Rasulullah. Kadang-kadang orang tu tertarik dengan Rasulullah kerana layanan Rasulullah. Allah segarnya hamba duduk. Apa Rasulullah kata mari duduk dengan hamba. Ada seorang badui mari temu Rasulullah. Mari badui mana tahu apa dia. Apabila masuk dalam masjid dia tengok orang duduk dengan Rasulullah, duduk kecek pun. Orang badui dia pun segera nak kecing. Dia tak tahu ni masjid. Dia duduk ita, dia tengok ada ruang gini. Mihrab Nabi. Dia ingat tanda. Munggu badui mana tahu gapo dia. Dia nampak tempat kecing kali. Dia pergi kecing. Rasulullah tengok, la haula wala quwwata. Nya kecing di mihrab tempat dia dak semaya. Kalau kecing bocunu tak apa. Kecing di mihrab munggu dia nampak macam kali tempat kecing kali dia duduk kecing, la ilaha illallah. Sahabat nak giambak lah jangan kecing. Rasulullah kata biar kecing sudah. Maka ulama ambil hukum daripada kalau nak kecing jangan duk kena orang. Terkesung orang kau gapo dia, pas kalau ambak dia nyawak unggah wak lari habis pulak kata air kecing nyawak nulis kok apa semua. Jadi maka Rasulullah kata jangan. Biar sudah. Sahabat nak ambak dah, nak kecekoh dah. Sampai sudah. Maka Rasulullah pun panggil dia, sahabat nak marah dah. Baso apa? Dah lah kecing di mihrab. Rasulullah kata wak mayai sebeledi, cuba air. Beres kita semaya macam biasa. Apabila sahabat tu nak marah, maka Rasulullah ajar kata dalam masjid ni jangan tempat lagu ni tempat semaya. Jangan buat kotoran dalam masjid. Dia pun baru tahu. Tengok Rasulullah. Sahabat reti nak cekik tekuk dah, nak pergi cekik dah. Guna sabuh kata. Betul masuk waktu semayalah pok dia. Ikutlah badui tu semayalah. Semaya sekali. Maka lepas pada semaya Rasulullah berdoa. Dia pun angkat tangan juga badui tu. Ya Allah ya Tuhanku, ampunlah dosa hamba dengan Nabi sahaja orang lain. Jangan ya Rasulullah. Ya Allah ya Tuhanku. Pulaknya doa lagu tu katanya Rasulullah pelik sungguh. Orang lain pakai kelih tu. Dia nak marah dengan sahabat nak marah dia belaka. Rasulullah yang baik dengan dia. Dia pun doa ya Allah ya Tuhanku, ampunkan dosa hamba dan dosa Nabi sahaja. Orang lain jangan ya Allah. Jangan apa. Doa dengan kemain. Sahabat lain kata nak marah kata badui ni buat perangai pula dalam kecing. Doa lagu tu Rasulullah panggil pula gini. Mu jangan sepik benda luah katanya Rasulullah. Saya Tuhan, pengampunan Tuhan tu luah ke? Mu jangan sepik pada kita dua ya. Orang lain doalah sekali kepada dia. Gitu Rasulullah. Rasulullah tanya siapa dia ni? Orang ni mari jauh ni. Badui ni mari pada jauh. Ni waktu zuhur dah ni kata. Ada siapa dia nak jamu dia makan tengah hari ni? Sahabat tak ada belaka. Katanya Rasulullah, tak apalah, hamba sendiri jamu. Masuk rumah Rasulullah. Badui itu pun masuk rumah Rasulullah. Ajak makan. Pada masa tu ayat hijab tak turun lagi. Ayat perempuan tak tutup muka lagi. Sayyidina Aisyah mari letak makanan, badui itu tengok bini Nabi. Aisyah. Comel bini Nabi. Depan Nabi. Dia pun doa, ya Allah ya Tuhanku, matilah Nabi cepat-cepat hamba nak nikah dengan Aisyah pula. La haula wala quwata illa billah. Buat perangai sosok badui depan Nabi. Dia kata bilalah Nabi nak mati, hamba boleh nikah dengan Aisyah. Ya Rabbi. Tengok nak layan orang setara tu. Paso Allah kalau orang tak nyabar agak cekik tekuk bubuh dalam bahasa ayat sembelih lah. Tapi sabarnya Nabi. Kita 2-3 lekong orang duduk kecil pun jadi penipala dah. Maka sebab tu semua gerak Nabi berpandukan dengan wahyu. Allah Ta'ala rancang. Sebab tu semua gerak dia berjaya. Tetapi bila-bila berjaya pun sebelum naik tu ujian sangat besar. Maka Allah Ta'ala lah yang menyatakan uslub-uslub cara-cara nak berdakwah, menerangkan manhaj dia supaya Nabi berjalan atas cara tu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala kata, ajaklah kamu kepada jalan Allah, jalan Tuhan kamu. Orang lain ni ramai pendakwah, tapi dalam hadis Nabi kata pada akhir zaman ramai pendakwah mengajak kepada pintu Jahannam.
Dengan rupa agama dia ajak kepada bukan kepada Allah, ajak kepada kumpulan dia, ajak kepada persatuan dia, ajak kepada fahaman dia, bukan ajak kepada Allah. Sekalipun kumpulan dia salah, tak apa, penting kita. Maka kumpulan lagu ni sekalipun dengan rupa agama, maka dia tidak ajak kepada Allah. Ajaklah seorang itu kepada Allah, jangan ajak orang kepada cara kita. Guru hamba besar, dia pernah masuk satu seminar multaqa ulama dunia mengenai lagu mana kita nak berdakwah kepada masyarakat orang Islam lah ni payah duk baloh, orang ahli agama sendiri baloh, lagu mana nak buat. Maka naiklah seorang kecek bro ajak masuk ke tarekat, ajak masuk ni ngaji gini, ajak masuk pondok, ada macam-macam. Maka lepas pada ni ajak ni ada, maka akhir sekali hamba nak dengar daripada wakil daripada Hadramaut lah, kecek sekali. Maka guru hamba pun bangun. Dia tanya satu soalan saja. Dalam ramai-ramai ulama tu, dia kata hamba dengar masya-Allah dah dengar pendapat ni hamba nak tanya soalan saja kepada pok kita. Siapa dia ajak orang kepada Tuhan sekarang? Siapa dia lah ni dak ajak orang kepada? Siapa dia yang ajak manusia kepada Tuhan? Lah ni duk ajak kepada cara dia, duk ajak kepada tarikat dia. Selisih dengan tarikat dia, tak jadilah mana. Sama-sama tarikat tu. Salah madrasah sikit, pondok lain dah. Serbai pula cara dia. Salah demo. Serbai tak betul sopo hamba. Tak betul lah. Serbai punya fikir juga. Bukan nak ajak ke Tuhan, nak ajak ke dia. Maka tak sapa apa ke bila. Maka dia tanya soalan. Kalau ramai duk ajak ni, dak ajak kau ni, mana orang yang ajak ke Tuhan? Hamba nak tanya seorang ya. Kok ramai-ramai apa kita ada kau duk orang ajak ke Tuhan lah ni. Kau duk ajak kau kumpulan kita, kau tarekat kita, kau gapo kita kau. Hak penting ajak orang ke Tuhan. Penamak dia. Ud'u ila sabili rabbika, ajak orang ke Tuhan. Macam-macam cara kan nak pergi ke Tuhan ni. Melalui tarekat, melalui gon ni. Terpulang asal saja orang barang ni sapa Tuhan. Tapi kalau barang ni tak sapa Tuhan sekalipun dengan rupa agama, tak sadar ikut. Tak sadar ikut. Rupa pula serban, rupa sejadah, rupa sunat tahajud, rupa baca Quran, rupa tafsir, rupa hadis, rupa sebah, rupa gapo pun, tetapi kalau tak ajak Tuhan bah berarti wa habis masuk ya gitu. Tapi kalau benda tu ajak ke Tuhan, sekalipun tak ada serban lah mana, tak ada sebah lah mana, tak ada baca Quran lah mana lah, tetapi ajak ke Tuhan sungguh, ikut dia. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan bijaksana. Kadang-kadang benda benar tapi buat kerja tak betul, jadi kubah juga. Jadi kubah, betul benda tu betul, tetapi kena kecek selu-selu. Dalam dakwah kepada masyarakat bil hikmah, dengan bijaksana. Tengok Wali Songo apabila masuk ke tanah Jawa, Jawa ni kuat Hindu dia, Buddha dia. Maka katanya Wali Songo Sunan Kalijaga kata, hak penting mu percaya ke Tuhan. Dalam rumahmu ada tokong pun tak ada masalah ke apa dia. Sebab tu sampai sekarang kadang-kadang kita tengok di Jawa patung tu biasa bagi dia. Oh, jadi kafir. Ada orang tu pergi tak tokong pun takut. Oh, takut jadi kafir. Jakit kan tokong ni masuk jadi kafir lalu. Tak tahu apa kata. Katanya Sunan Kalijaga hak penting akidahmu tu betul. Patung ada dalam rumah tak ada masalah apa. Sebab tu kadang-kadang kita tengok di Jawa banyak-banyak patung, tapi dalam akidah dia tu kuasa. Pun lebih molek daripada dalam rumah dia kosong. Tapi dalam hati penuh patung. Patung CJ, patung pakak. Ya patung ni tak syarat bentuk orang, bentuk sepetok segi. Nampak? Pakak, piti, patung belaka dah tu. Percaya ada benda lain boleh memberi kuasa, goni memberi kuasa, CJ dapat membahagiakan. Tak ada kerja mati, tidak kau patung-patung belaka tu. Maka patung-patung ni tak memberi kesan pun kalau orang dah betul akidah. Sebab tu dia tak konsep lagi mana. Maka masyarakat Jawa suka. Mari Sunan Kudus, pergi di Kudus. Lagu mana? Dia fatwa ke lembu tak boleh disembelih. Lembu tak boleh sembelih. Raya gebel pun tak boleh. Nak sembelih kambing saja. Sebab apa? Sebab kita duduk dengan masyarakat Hindu dan Buddha. Pokok dia sembah lembu. Jadi kalau kita sembelih nampak sensitif sangat kita buat kerja lagu tu. Boleh halal, tetapi tak boleh. Dak lah yang keluar fatwa tak boleh sembelih lembu. Ya tambak pula lembu di masjid. Tambak lembu di masjid.
Antara khamak Sunan Kudus, khamak dia ambil menara Majapahit. Mojopahit. Mojo ni pokok mojo, pahit. Kerajaan Majapahit zaman Wali Songo ni kerajaan Majapahit dah tengah nak jatuh dah. Kerajaan Hindu Majapahit tengah nak jatuh dah. Nak naiknya anak kepada raja Majapahit nama Sunan Fatah. Jadi kerajaan Wali Songo nak naik Sunan Fatah di Demak. Pada masa tu Majapahit nak turun dah, antara khamak Sunan Kudus, dia ambil sapu tangan dia sapu. Ni menara masjid, menara istana Majapahit. Dia ambil sapu tangan, dia pop wagi di masjid dia. Jadi kadang-kadang kita tengok masjid tu ala-ala ciri-ciri seni bina Hindu. Maka dia buat. Siapa selalu ni ada. Maka orang Hindu tengok, pitu serupa dengan pitu tempat kita. Lembu pula ada. Lepas tu pergi tengok. Mulalah orang Hindu mula nak masuk. Masuk dalam masjid, tengok orang duduk semayang. Cara tarik ke. Bil hikmah. 40 tahun usaha Wali Songo. Beribu-ribu pula Jawa. Rasa 14,000 pula di Indonesia. 7,000 ada penduduk. 40 tahun, semua masuk Islam kecuali satu pula saja, Pulau Bali. Usaha pokok dia. Bukan main nak dakwah orang bil hikmah dengan bijak sana. Wal mau'izatil hasanah ataupun nasihat-nasihat yang baik. Kadang-kadang kita ajak saja. Tak payah nasihat, ajak. Orang jenis kaki lembu, ajak. Ada orang dok kecek sikit lah. Kena kecek sikit. Mau'izah sikit. Wi nasihat sikit. Ada orang keras sikit. Wajadilhum, kena berdebat sikit. Orang keras. Sebab apa? Sebab apa dia tanya ada dalil tak? Sudah. Kalau tanya dalil sudah je. Bagai ni hak paling keras sekali tu. Orang hak berani tanya dalil tu hati dia keras tu. Sebab tu tak kenali mana ngajar pakai dalil. Sebab dia tahu dah hak jenengan lembut ikut belakang. Tapi kalau mula mempertikaikan seorang guru, tanya mana dalil, berarti dia tak percaya kau ada depan tu. Maka antara su'ul adab, jahat adab seorang murid bertanya dalil daripada seorang guru dia. Dain ngaji tak apa, tapi time mudah-mudah tanya. Ni orang kampung tanya. Dia tak tahu apa pun, baca Quran pun tak tahu apa. Dalil tu. Hadis ni sahih ke tak? Jangan. Kalau kita wi hadis sahih, kalau saya wi hadis sahih pocik nak beramal, tak sih pun saja ya tanya. Rugi minyak kita, nyanyo kita buat cari nah. Punuh ayat juga. Maka wajadilhum billati hiya ahsan. Maka peringkat ketiga manusia. Pertama ajak saja. Kedua kena kecek sikitlah, nasihat sikit. Ketiga kena berdebat. Maka katanya Nabi kalau berdebat dengan dia, pilih hak molek. Debat dengan cara molek. Tetapi berdebat ni kadang-kadang guna suara, kadang-kadang tak guna suara. Iza takallamal jahilu fala tujibu wa afdalil jawabi as-sukutu. Apabila keceklah orang jahil, dok tanya dalil, dok tanya goni, dok tuduh kita sesak, dok tuduh gapo dah. Ikut demolah. Monggo mulut tu akan tanya belaka sore-sore. Hamba tu tanya ni. Hamba mengajar ni kalau sesak kau gapo dia hamba akan tanggungjawab. Orang hok bertanya, orang hok dok kata, semua tu akan tanya belaka. Orang dok kata hamba kazzab. Hok dok kata capaliung, kuburiung, murtad, kafir, zindik, batiniyah. Ada belaka. Tu tanya mulut dia. Siapa dia ajar dia? Cikgu saya. Siapa dia? Wahabi. Dulu masyarakat tak berani melebor ke ulama. Dulu masyarakat tak berani lebor-lebor ke hok ni. Dia tahu mana, dia tak tahu orang kampung ni. Tetapi ada mastermind dia. Alik belakang tu. Hok ajar kritik ulama, hok ajar kritik imam-imam mazhab. Ya ada alik belakang dia tu. Tetapi apabila orang kritik dia, marah selalu. Tak boleh kritik hamba. Jangan ajar kritik ulama. Apabila orang kritik dia, dia kritik ulama, berat lagi. Tu mujahadah, jidal, debat dengan cara molek. Tu peringkat manusia. Inna rabbaka huwa, sesungguhnya Tuhan kamu lebih tahu siapa dia hak sesat daripada jalan dia. Tuhan tahu siapa dia hak sesat. Sesungguhnya dia lebih tahu siapa dia yang dapat petunjuk dan siapa dia hak sesat. Tugas kita beri penerangan kepada masyarakat. Apabila berkecek orang jahil, tanya-tanya lagu ni, fala tujibu, jangan jawab. Sebab tu hamba orang ajak berdebat, hamba tak jawab. Buat senyap, dia tekes orang, naik darah sendiri. Siapa ada orang komen, dia kata Muhaizat ni tak baca komen kau. Orang duk kata ke dia, parut-parut dia stand dia KL, pergi derak kau tu.
Pergi berderak kau ni, pergi basuh kereta tu, pergi basuh kereta api ni, dia basuh kau. Tak jadi. Orang dok kata dia tu kafir, murtad, buat kerja lagu. Dia buat apa tu lo? Orang dok kata tawasul tak boleh dah buat majlis maulud. Dia buat apa tu lo? Tak baca komen kau kahwin ni. Siapa perikat tekes sore lagu tu, nyanyi kau dia. Nah. Maka antara cara debat fala tujibu, jangan jawab. Wa afdalil jawabi as-sukutu. Sebaik-baik jawapan adalah diam. Tekes sore. Kerana seekor singa tidak layak menjawab salokkan seekor anjing. Kalau singa duk tengok gini, anjing duk dia pun duk tengok gitu. Tekes sore anjing. Anjing dah tekes sore anjing tengok. Kalau dia jawab pula malu, jatuh title dia sebagai singa. Ialah gotu sebenarnya. Maka ada satu syair yang kata, apabila anjing menyalak, maka singa pun tengok. Adakah hina seekor singa apabila tidak menjawab salak ke anjing? Tak hina. Kalau dia jawab pula. Jadi foto dulu pula kita duk au. Yo, au gitu beratlah. Orang kampung duk tengok tidak kau malu gitu nah. Jadi wallahu a'lam.